bersama lagi kita dalam Obi TV. Tahun baru, set baru, era. Jadi kita nak ucapkan selamat tahun baru kepada semua. Dan seperti biasa, Obi TV akan kongsikan dua kisah menarik pada setiap minggu. Dan pada minggu ni kita ada kisah apa tu, Ira? Okey, kisah pertama mengenai seorang wanita ni. Dia kenal 100 lelaki dalam masa setahun semata-mata nak cari cinta sejati dia. Dan kisah kedua apa tu, Pika? Kisah kedua kita ada kisah Fatin Afifah pilih jutawan bukan kerana wang, tetapi kerana apa? Kalau nak tahu lebih lanjut, jom layan Obi TV. Jom. Okey guys, berita Obi TV yang pertama ni kita nak cerita pasal perkahwinan, Ira. Baru-baru kecoh di sosial media apabila seorang wanita ini mengenali 100 orang lelaki dalam masa setahun. Kiranya average dia dalam 11 ke 12 orang sebulan. Sampai 100 orang lelaki. Banyak betul masa dia kan. Tapi dalam 100 tu mestilah ada seorang dia terpikat, betul tak, Pika? Betul. Yes, wanita ini dikenali sebagai Bong Zuzi yang berasal daripada Beijing, China. Mula aktif selepas katanya dia hubungan cintanya itu terputus di tengah jalan selepas 8 tahun serta dia gagal dalam kerjaya. Oh, macam tu kisah dia, Pika. Dan susulan kejadian pahit yang menimpa dirinya itu, Bong Zuzi membuat keputusan untuk mengenali ramai lelaki pada tahun 2021. Dan selain itu katanya dia sebenarnya tidak mempunyai tekanan untuk berkahwin. Dia hanya mencari pasangan tu untuk mendapatkan zuriat sebelum umur 35 tahun. Kira dia dah ada goal, Ira. Betul tu. Setiap kehidupan ni memang kena ada goal, betul tak, Pika? Dan tambahnya lagi sebenarnya, Pika, dia pernah mendedahkan yang dia pernah keluar temu janji 3 orang dalam masa 1 hari. Tapi niat dia sebenarnya hanya untuk mencari pasangan yang betul dan memiliki zuriat bersama. Yes, dan selepas beratus-ratus date, akhirnya usaha wanita dalam mencari cintanya akhirnya berjaya pada November lalu. Kira orang kata usahanya tak gagal lah. Betul lah orang cakap, kalau ada kemahuan di situ ada jalan. Dan kalau dah jodoh tak ke mana, betul tak? Betul. Yang penting kena usaha. Okey guys, untuk berita Obi TV yang seterusnya, macam mana kita tahu pada 30 Disember lalu pelakon cantik Fatin Afifah telah selamat bernikah dengan lelaki pilihannya iaitu Alif Awan dalam satu majlis tertutup. Dan Yaiza, saya antara salah seorang yang mengikuti Fatin Afifah ni. Orang kata berita pernikahannya itu turut dikongsikan di laman sosial miliknya yang memaparkan majlis pernikahannya yang berlangsung serba mewah. Dan walaupun mereka dah sah menjadi suami isteri, tapi perkahwinan mereka tetap menjadi perbualan hangat netizen tau. Isu dia sebenarnya terbaru, suami Fatin iaitu Alif mendedahkan ada seorang individu yang mendakwa Fatin ni memilih dirinya kerana kekayaan yang dimilikinya. Dan menafikan spekulasi itu, Fatin mendedahkan Alif bukan lelaki kaya yang pertama mendekati dia. Katanya dia jatuh hati dengan Alif kerana wajah tampal dan comel. Katanya kalau Fatin pejam mata pun dia dah boleh rasa tau kehansaman suaminya tu. Baginya kekayaan tu terletak pada nombor 2 dan kehansaman tu 1. Wow, gitu kan. Tapi selepas mendengar jawapan daripada Fatin ni, Alif mengatakan ini bukan fitnah. Sebab apa? Sebab dia menyerahkan kepada netizen untuk mempercayai ataupun tidak. Dan baru-baru ni netizen turut memuji keakraban Alif dan anak perempuannya iaitu Ivy Hera Sofia, di mana Fatin dikatakan berkongsi momen Ivy berjalan berpegangan tangan dengan Alif. Alah, sweetnya. Manakala dia bersama anak lelakinya iaitu Adam Aish Aryan. Yes, orang kata selain menangi hati Fatin, Alif ni kira pandailah layan anak-anak, layan budak-budak. Bukan kata ambil hati mak, anak pun dia ambil hati juga. Mungkinlah ini salah satu sebab kerana Alif dipilih dalam berjuta-juta lelaki yang memikat Fatin Afifah. Mungkin juga. Tapi kita doakan yang terbaik untuk Fatin. Dan apa-apa pun kami daripada Obi TV ingin mengucapkan tahniah buat Fatin dan juga Alif Awang. Okey guys, berita Obi TV yang pertama untuk kali ini kita nak cerita pasal setiap yang hidup ni orang kata pasti akan pergi dan kembali kepada sang pencipta. Itulah orang kata roda kehidupan kan. Tapi dah kenapa ni story first pun dah sedih ni, kisah pasal apa ni, Ra? Berita kali ini dia macam lain daripada yang lain sedikit. Nak dijadikan cerita seorang lelaki
lelaki ni dia bersedih dengan pemergian isteri tersayang. Dan demi memperingati media isteri yang meninggal akibat COVID-19, seorang warga emas di Kolkata, India menghasilkan sebuah patung silikon yang menyerupai wanita tersebut sebagai peneman hidupnya. Dan kalau korang tengok gambar tu, saling tak tumpah macam manusia betul. Menurut lelaki tersebut, iaitu Tapasadilia, patung silikon bersaiz manusia itu berharga RM13,284 dan diletakkan di dalam bilik kegemaran isterinya, Irdani, dengan keadaan yang sedang duduk di sofa. Wow, macam tu Sebab apa kalau saya agak terkejut sikit lah kan. Dan kalau korang nak tahu, patung yang seberat 30 kg itu turut dikenakan sari yang dipakai media semasa hari perkahwinan anak lelaki mereka. Dan difahamkan mendiang isterinya meninggal pada 4 Mei 2021 dan dalam pada itu Tapas mendedahkan bahawa kesemua ahli keluarga dia sebenarnya pada awalnya tak bersetuju dengan cadangan dan tindakan menghasilkan patung silikon tersebut. Itulah Ira, saya rasa macam mungkinlah keluarga ni takut, bapa ni sedih tengok mendiang masih berada di situ. Namun selepas bertukar pendapat menerusi perbincangan yang dibuat, akhirnya ahli keluarga mereka bersetuju dan mengalah untuk menghasilkan patung seiras dengan mendiang. Tapi itulah, tak dapat bayangkan macam mana perasaan si suami tu. Tapi mungkin itu adalah salah satu cara untuk mengubat rindu dia. Yes. Kita tak tahu. Okey guys, untuk berita OBTV yang seterusnya. Kebiasaannya kan, kalau kita travel, salah satu aktiviti wajib adalah ambil gambar atau video yang banyak-banyak kan. Betul. Supaya dijadikan kenangan. Yelah, nanti kalau macam kita dah balik rumah nanti, mesti kita macam nak tengok balik gambar-gambar dan video yang kita ambil. Betul tak Pika? Betul. Dan yang paling penting sekali, boleh juga share dekat Instagram, Facebook. Sebab apa? Bagi saya, followers perlu tahu apa yang kita buat. Sebab zaman sekarang ni, orang kata sebuah benda lah kita nak share kan. Bercakap mengenai ambil gambar ni kan, baru-baru ni perkongsian isteri kepada pelakon Remy Sak, iaitu Eza Rose, semasa percutian mereka di Tasik Cermin Ipoh mencuri perhatian netizen. Yes, betul tu. Sebab saya yang tengok ni pun turut mencuri perhatian saya ya Ira. Dan kalau penonton di rumah nak tahu menerusi video tersebut, Iza merakam momen satu pasangan yang minta tolong Abang Remy ni lah kan untuk ambil gambar dan dengan berlatar belakangkan pemandangan Tasik Cermin. Tapi apa yang menarik perhatian adalah pasangan tu sebenarnya tak tahu yang ambilkan gambar tu sebenarnya Abang Remy. Bukan saja itu, Eza juga berharap agar pasangan tersebut berpuas hati dengan kesungguhan suaminya itu. Sebab kalau kita tengok Abang Remy tu kan, memang beria lah kan. Yang menangkan gambar-gambar tu penuh dengan keikhlasan Ira. Kalau tengok dekat bahagian komen pula, ramai yang menyifatkan pasangan ni sangat bertuah kerana foto mereka diambil oleh selebriti terkenal. Yes, Zan. Dan dalam pada itu, selepas video itu turut jadi bualan orang ramai di sosial media dan pasangan tersebut turut hadir di bahagian komen dan mengakui sebenarnya dia tak sangka rupa-rupanya Abang Remy yang ambil gambar tu. Yelah, bayangkan kalau pasangan tu tahu siapa yang ambil gambar tu adalah Remy Sak, mesti lain jadi situasi kan. Betul. Lepas tu pengunjung yang dekat Tasik Cermin tu pun nanti entah berkerumun dekat Remy Sak. Kita tak tahu kan. Betul, sampai Tasik tu pun dah tak nampak dah. Okey guys, berita OBTV yang pertama ni kita nak kongsikan ni agak sedih, di mana seorang gadis yang baru berusia 12 tahun terpaksa menerima hakikat bahawa dirinya bergelar ibu muda. Bayangkanlah kan, 12 tahun yang biasanya bawa main congkak, main apa kalau kat sini lah. Kehidupan remaja seperti biasa, terpaksa mengorbankan masa mudanya dan menjalankan tanggungjawab yang bagi saya agak besar Ira. Itulah Pika, umur 12 tahun tu sepatutnya pergi sekolah, bermain waktu petang. Tapi lain pula yang jadi dekat gadis ni. Betul. Dan kisah Gazi yang dikenali sebagai nama bunga ini yang terjadi di Indonesia ini mula mendapat perhatian warganet selepas videonya buat pemeriksaan di klinik itu viral di sosial media. Namun wanita ini tak nak menceritakan secara terperinci. Tapi bagaimanapun kejadian tersebut berlaku dan siapa pelakunya memang dia tak menceritakan sebab nak jaga aib bunga. Jelas wanita itu, bunga yang kini sarat hamil 8 bulan ni sebenarnya tak faham. Sebenarnya dia tengah berbadan dua. Sebab apa? Apabila jururawat meminta dia untuk scan, untuk buka baju, dia kelihatan agak kekok, malu dan macam tergaman gitu. Bukan itu saja, wanita ini akui kesihan melihat bunga yang sentiasa muntah, loya dan sentiasa penat. Dan video itu secara tidak langsung mendapat pelbagai reaksi daripada netizen yang rata-ratanya berharap agar gadis ini diberikan kekuatan dan ketabahan untuk menjalani kehidupan sebagai seorang ibu muda. Dan mereka juga sempat
berpesan kepada ibu bapa di luar sana agar membuat pemantauan yang orang kata sangat detail kepada anak mereka. Sebab apa, tak naklah kejadian seperti ini berlaku lagi. Orang kata bila berlaku perkara gini bukan sahaja kesian kepada ibu bapa, sebenarnya kepada kanak-kanak itu sendiri. Jadi kita harap kisah ini akan jadikan pengajaran buat ibu bapa di luar sana, termasuk kita semua, Ira. Betul tak? Okey guys, untuk berita OBTV yang seterusnya, Pika ingat lagi tak, kita habiskan masa hampir 2 tahun disebabkan pandemik COVID-19. Kalau kita tengok balik kan, kalau kita ingat balik, imbas balik, kita memang tak naklah kembali lagi kepada PKP. Dan syukurlah keadaan sekarang orang kata makin slowly dah jadi seperti biasa, dan harapnya ekonomi makin okey dan kita bertambah kaya, Ira. Itu yang penting. Betul tu Pika, saya pun nak jadi kaya juga. Tapi bercakap mengenai pandemik ni kan, tahukah anda di negara China keadaan masih tak stabil lagi. Dan nak dijadikan cerita pula, disebabkan perintah berkurung selama 10 hari, seorang pasangan ni, pasangan lelaki dan wanita ni, dia terperangkap dalam pasapuri 10 hari dan akhirnya berkahwin. Wow. Lain macam kisah ni, sebab kisah ini mendapat perhatian di negara China selepas kisah mereka dikongsikan pada hujung tahun lalu. Sangat-sangat orang kata rare. Itulah tu. Tapi sebenarnya kan, lelaki berkenaan dia melawat wanita itu dekat rumah di Hainan. Sebab kedua-duanya bersetuju untuk keluar bertemu janji pada Ogos lalu. Dan nama pasangan ini turut menurut perintah PKP yang dikeluarkan oleh pihak berkuasa yang melaksanakan perintah berkurung COVID-19 ini. Dan disebabkan itu jugalah mereka berdua terperangkap selama 10 hari tempoh kuarantin di rumah wanita berkenaan. Dan sepanjang tempoh 10 hari itu, kedua-dua mereka mengambil peluang ni untuk mengenal hati budi antara satu sama lain. Sebenarnya, Ira, kedua-dua pasangan ini rupanya alumni sekolah masing-masing tapi tak jumpa. Kata last dia orang jumpa adalah 2 tahun lepas sebelum PKP ni. Gitu. Sebaik saja tamat tempoh kuarantin yang ditetapkan, pasangan ni mula menyedari bahawa mereka mencintai antara satu sama lain. Saya rasalah kan pasangan ini mesti hari-hari berdoa bagilah PKP balik. Sebab apa? Sebab sekarang terasa rindu. Hari tu 10 hari, hari-hari bersama. Itulah tu. Jadi macam mana tu, Ira? Saya pun tak tahulah. Saya peninglah. Peninglah kisah ni. Okey, sekian saja OBTV untuk kali ini. Untuk membaca artikel-artikel menarik, jangan lupa layari www.ohbulan.com. Betul tu. Dan kalau korang nak tengok video-video yang best, jangan lupa subscribe YouTube Oh Bulan Official dan jangan lupa follow TikTok Oh Bulan tau. Yes, dan sekali lagi kita nak ingatkan penonton di rumah, OBTV akan bersiaran seperti biasa setiap hari Jumaat, Sabtu dan Ahad jam 6.55 petang hanya di TV9. Saya Ira Zahira. Saya Syafiqah Suhaimi. Sampai berjumpa lagi. Bye. Tuan suruh saya action, tuan tak suruh saya cakap.